Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video kita yang keempat. Okay. Jadi video ini adalah bahagian kedua untuk topik prinsip modifikasi tingkah laku bagi subjek pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku SKPM 2093. Okay. Jadi video yang sebelum ini kita dah belajar beberapa prinsip psikologi untuk modifikasi tingkah laku, termasuklah peneguhan dan pemadaman dan kawalan rangsangan. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar lagi dua prinsip ataupun kaedah untuk modifikasi tingkah laku, iaitu hukuman dan tindak balas bersyarat. Hukuman didefinisikan sebagai kemunculan sesuatu tingkah laku disebabkan kesan segera yang akhirnya mengurangkan tingkah laku tersebut, iaitu seseorang akan kurang terlibat dengan tingkah laku tersebut pada masa akan datang. Hukuman positif adalah kemunculan suatu tingkah laku disebabkan penambahan atau pengurangan rangsangan yang akhirnya mengurangkan tingkah laku tersebut, dan hukuman negatif adalah kemunculan suatu tingkah laku disebabkan pemadaman rangsangan yang akhirnya mengurangkan tingkah laku tersebut. Okey, jadi kita boleh nampak dekat sinilah hukuman ini adalah sesuatu yang dilakukan, kaedah yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku manusia dengan cara membuat sesuatu dengan secara segera agar tingkah laku tersebut berkurang, ataupun tingkah laku yang tak diingini itu berkuranglah. Dia sama dengan konsep peneguhan tadi tu, iaitu ada positif ada negatif. So maksudnya kalau hukuman positif, kita akan tambahkan atau kuatkan rangsangan supaya tingkah laku tersebut tidak berlaku lagi atau berkurang, dan hukuman negatif adalah kita cuba untuk kurangkan ataupun padam rangsangan untuk mengurangkan tingkah laku yang kita tidak inginilah. Okey, ini adalah contoh-contoh hukuman ya. Okey, mungkin anda semua fikir hukuman tu rotan saja kan? Tidak ya. Hukuman boleh dalam bentuk, banyak bentuk lah sama ada hukuman fizikal, hukuman berbentuk emosional dan sebagainya lah. Okey, contohnya kan kalau awak tengok yang gambar kat sini ni, okey, yang pertama ni, ini adalah hukuman rotan lah. Kalau awak tengok kan ada cerita-cerita Maharaja Cina kan dekat TV dan sebagainya. Anda mungkin boleh tengok lah zaman dulu dekat negara Cina tu, kerajaan dia, cara dia menghukum adalah sesiapa yang buat salah tu dia kena rotan lah, kena pukul dengan kayu lah, rotan dengan kayu. Okey, dan ini adalah contoh pula yang ini, gambar yang ini. Orang ini dia didapati mencuri dekat Walmart lah, dekat pasaraya dekat Amerika Syarikat. Jadi apa yang mereka buat adalah orang ini dia kena pakai papan tanda lah yang mengatakan I am a thief, I stole from Walmart. So maksudnya dia didenda lah supaya dia tak mencuri lagi. Okey, so boleh nampak dekat sini banyaklah hukuman ni boleh buat dalam banyak bentuk lah seperti hukuman fizikal ataupun hukuman terhadap emosi dia. Okey, dan kalau tengok dekat sini kanak-kanak ni, okey, kalau dia nakal dia kena pukul. Okey, kat sini kalau dia nakal dia kena marah. Okey, dan ada juga hukuman-hukuman lain lah kalau tengok dekat negara western tu dia banyak lah. Kalau anak-anak dia nakal, dia akan bagi hukuman you are grounded. So maksudnya dia tak boleh keluar dan bersosial. Tapi kalau dekat western dia okey lah hukuman tersebut. Tapi kalau hukuman tu dekat Malaysia tak terpakai lah, sebab kita ni orang Asia, so kita tak keluar rumah tu bukan satu hukuman lah sebenarnya okey, sebab memang tak boleh, memang jarang lah ibu bapa benarkan anak-anak keluar rumah sesuka hati. Okey. So itu adalah beberapa bentuk hukuman. So kita mungkin boleh tengok dekat sini video apa yang dimaksudkan dengan hukuman. Cossacks fighting in East Ukraine have been whipped by their Russian-backed commanders. Corporal punishment has reportedly been introduced into the insurgent ranks due to excessive drinking and abuse of power. There have been widespread reports of lawlessness in Ukraine's eastern Donbass region since Russian-backed militants gained a foothold over Ukrainian forces. Looting, violence and sexual attacks have reportedly increased significantly since scores of armed young Russian men crossed the border and entered Ukraine. Cossacks traditionally hail from southern Russia and eastern Ukraine. Russian Cossacks have a long history of fighting wars for Moscow. The East Slavic ethnic group are known for their horsemanship and back-to-basics living.
Okey, jadi anda nampak kat situ lah. Itu adalah hukuman terhadap tentera. Okey, pihak tentera dekat mana tadi tu? Ukraine, dekat Ukraine. So, diorang ni hukuman yang dikenakan terhadap tentera yang minum arak waktu bertugas. Mereka ni kena rotan lah. So, itulah. Hukuman tu maksud dia peneguhan yang diberi secara segera supaya tingkah laku tidak berlaku lagi lah. So, tadi kita nampak kalau peneguhan yang biasa, dia punya kita cuba untuk ubah suai tingkah laku tu dengan cara yang sabar lah. Maksud dia kita buat sedikit demi sedikit, okay? Sabar supaya tingkah laku tu berlaku secara semula jadilah. Tingkah laku yang kita nak ubah suai tu. Okay. Tetapi hukuman ini dia beza je dengan peneguhan biasa adalah dia bagi keadaan bentuk dalam bentuk yang ekstrim, okay? Yang bentuk yang ekstrim, yang bentuk yang segera, sangat segera, supaya perangai tu terus berhenti. Okay, contohnya kalau katalah anak nakal, okay, anak buat bising, so macam mana mak bapak nak suruh anak senyap, dia akan marah. Okay, marah tu anak-anak akan rasa dah takut. Okay, so rasa takut, so automatik terus dia akan berhenti. So maksud dia hukuman ni diberikan supaya tingkah laku yang tidak diingini tu terus tidak ditunjukkan lagi lah. Okay, so itu tapi dia beza dengan pemadaman. Pemadaman tu maksudnya tingkah laku tu langsung tak berlaku lagi, tetapi ini mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Cuma tingkah laku tu dalam yang dia beri hukuman tu terus tidak ditunjukkan lagi lah. Okay, so itu beza antara hukuman, peneguhan dan juga pemadaman. Okay, terdapat dua jenis rangsangan hukuman, iaitu hukuman bersyarat dan hukuman tidak bersyarat. Okay, jadi maksudnya kalau kita nak buat intervensi hukuman supaya tingkah laku yang kita nak modifikasi tu dapat dimodifikasi, so ada dua jenis lah, iaitu satu bersyarat dan satu tidak bersyarat. So hukuman bersyarat adalah hukuman yang disertai rangsangan yang akhirnya mengurangkan tingkah laku tersebut. Dan hukuman tak bersyarat adalah hukuman semula jadi yang akhirnya mengurangkan tingkah laku tersebut. Okay, hukuman bersyarat ni adalah kata apa, hukuman yang lebih intelektual lah. So maksud dia kalau nak menghukum tu dia bagi orang yang dihukum tu berfikir, okay, nak buat ke tak nak buat, kalau tak nanti kena hukum, macam tu lah. Okay, contohnya macam ni. Okay, kalau hukuman bersyarat ni, contoh mak bapak ni dia akan cakap lah, okay, tadi nakal kan buat bising. Okay, buat bising. Okay, lepas ni kalau buat bising ataupun guru lah, guru dia marah kepada dia hukum pelajar-pelajar sekolah ni, so dia kanak-kanak sekolah ni, okay, so dia akan marah, dia akan kata, okay, tadi buat bising, so buat bising tadi dia kena rotan. Okay, lepas ni kalau buat bising lagi, okay, semua ni tak dapat ikut pergi trip. Kita akan nak buat pergi trip, pergi lawatan sambil belajar dekat zoo ke, okay, dekat mana-mana lah. Jadi kalau buat nakal lagi, nanti tak dapat ikut. So itu adalah hukuman bersyarat. Okay? Dan hukuman tak bersyarat adalah hukuman yang semula jadilah. So maksud dia nampak je tingkah laku yang tak diingini tu, contoh macam marah, terus kita hukum dia supaya terus perangai tingkah laku yang tak diingini tu terus berhentilah. Okay, contoh kalau kanak-kanak tu sekolah tu dia nakal, dia bising, so kita nak suruh senyap, marah je, marah tu senyap. Okay, so macam tu lah. Okay, itu adalah hukuman tak bersyarat. Okay, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberkesanan hukuman. Okay, dan faktor-faktor ni samalah yang kita belajar pada video yang sebelum ini, iaitu ada 5, iaitu faktor kesegeraan, okay, sebagai alternatif menjalankan operasi, perbezaan individu dan kekuatan rangsangan. So maksud dia hukuman ni akan lebih berkesan kalau ikut kepada faktor-faktor keberkesanan ni lah. Okay, terdapat banyak kesan buruk daripada hukuman. Okay, dan sebab itulah sebenarnya kalau kita nak ubah tingkah laku manusia, hukuman adalah pilihan yang terakhir. Okay, jangan jadikan dia pilihan pertama. Sebab kalau dah tak boleh nak buat apa sangat, nak segera dan tak boleh buat apa, baru kita hukum. So dia adalah hukuman yang dia adalah intervensi yang terakhir lah, pilihan yang terakhir. Jangan jadikan pilihan yang pertama, sebab ada banyak isu lah untuk hukuman. Okay, hukuman ni dia ada isu etika dan juga isu reaksi emosional lah. Okay, contohnya yang tadi tu kan kita, okay, kalau nampak dekat gambar ni, okay, yang ni hukuman yang ni. Okay,
Yang ini, kanak-kanak ni kalau dia buat nakal, kita rotan dia. Okay, sebenarnya itu salah. Kita tak boleh merotan kanak-kanak. Itu melanggar hak asasi kanak-kanak lah. Okay. Kalau awak pernah tengok ada satu kes dekat UK dulu, ada ibu bapa yang daripada Malaysia lah, ibu bapa dia yang Malaysia tu tinggal kat sana dengan anak dia. Jadi anak dia ni dirotan sebab tak nak mengaji. Okay, tak nak mengaji. Jadi bila anak-anak tu beri kaunseling oleh guru sekolah. So guru sekolah mendapati kes ini berlaku lah. Anaknya dirotan sebab tak mengaji. Jadi ibu bapa dia dikenakan hukuman undang-undang, iaitu kena masuk penjara. Okay? Sebab merotan anak. Okay, jadi dia ada isu kat situ. So maksudnya tak boleh hukum kanak-kanak. So hukuman tak boleh hukum dengan cara fizikal lah, merotan. So maksudnya tak boleh lah. So itu adalah isu-isu lah, isu-isu yang berkaitan dengan hukuman. So sebab itu hukuman ni kalau boleh jangan pilih dia sebagai alternatif utama untuk memodifikasi tingkah laku manusia. Okay, contoh yang kedua ni, kalau awak tengok dekat sini, okay, dia dekat Walmart ni, dia dihukum, okay, kerana didapati mencuri. So bahayalah kat situ sebab dia ada isu emosional kat situ. So bila orang ni dia kena buat macam gini, dia akan ada timbul rasa dendam dalam diri dia. So dia mungkin satu hari nanti dia akan balas dendam lah. Mungkin dia bakar Walmart tu ke kan. So dia sebab ada rasa dendam kat situ. So sebab itu hukuman ni kalau boleh kita janganlah buat, okay? Dan selain itu ada banyak lagi kesan-kesan lain, kesan-kesan sampingan. Contohnya akan menyebabkan orang yang dihukum tu, macam kanak-kanak kan, kalau orang marah dia setiap hari, lama-lama dia dalam diri dia tu ada rasa rendah diri lah, okay? Dalam diri tak ada keyakinan diri dan sebagainya. So sebab itu tak boleh lah, jangan guna, biasanya jangan gunakan hukuman lah, okay? Okay. Dan terdapat banyak juga kesan buruk lah daripada hukuman ni, iaitu termasuklah pembangunan tingkah laku melarikan diri dan pengelakan. So maksudnya contoh kalau anda nampaklah mak bapak ni dia marah anak dia kalau anak dia buat salah, ataupun guru marah pelajar sekolah yang nakal. Okey, jadi lain kali kalau kanak-kanak tu nakal, dia tak mengaku dia buat. Okay, sebab apa? Sebab dia takut kena marah. Sebab dia tak nak kena marah, dia tak nak kena rotan. Jadi dia elakkan diri. So dia jadi seorang yang tak nak mengaku salah lah. Okay? So itu adalah kesan buruk. Dan selain daripada itu, kesan buruk ini adalah peneguhan negatif daripada hukuman. So maksud dia dia membuat benda yang, dia meneguhkan benda yang tak baik. Okay? Contohnya contohnya yang tadi itulah bila kena marah tu dia rasa macam rendah diri dalam diri dia lah. Okey, dia tak rasa tak yakin dan sebagainya, padahal dia dihukum tu okey, contohlah dia nakal. Okey, contoh kanak-kanak ni dia nakal, suka buat bising, suka kacau kawan dia, jadi dia kena marah. Bila dia kena marah tu, okey, dia jadi rasa rendah diri, dia rasa macam aku ni selalunya jahat, salah dan sebagainya kan. So rasa rendah diri tu dia ingat sampai bila-bila, tetapi yang tingkah laku dia nakal tu dia tak ingat. Okey, so itu menjadikan peneguhan negatif lah daripada hukuman tu. Okey. Okey, dan yang seterusnya adalah peniruan tingkah laku hukuman. So nampak kat sinilah kalau dia kena hukum macam tu, okay, dia akan menghukum orang lain ataupun benda lain yang dia berkuasa terhadapnya lah. Okey, contoh kat sini nampak gambar ni. Okey, ni ayah dia marah ibu dia. So ibu dia marah anak dia tak ada orang lain nak marah, dia marahlah patung dia. Okey, so maksud dia akan membuat peniruan tingkah laku hukuman. Okey, contoh kalau awak nampak ni memang biasalah. Contoh kalau kanak-kanak tu dia datang daripada keluarga yang mendera. Okay, so maksudnya ibu bapa dia mendera dia. Okay, so bila dia besar, dia pun akan mendera anak-anak dia dan orang lain. Sebab kecenderungan tu adalah dia belajar daripada dia meniru daripada apa yang ditunjukkan oleh ibu bapa dia. So kita boleh nampak dekat sini ada teori behaviourism kat sini. So maksudnya dia meniru tingkah laku hukuman tu. Sedangkan yang dia dihukum, so dia dera sebab apa tu dia tak ingat. Okey, mungkin mak bapak dia jenis yang emosional, buat salah sikit kena dera kan. Tapi yang dia buat salah sikit tu dia tak ingat. Yang tu dia tak ingat. Tapi yang dia ingat adalah hukuman tu, benda yang dia buat tu dia pun buat dekat buat benda yang sama dekat tempat dekat orang lain lah. So itulah kesan-kesan buruk daripada hukuman. Sebab itu kalau boleh hukuman ni jadilah pilihan terakhir, atau janganlah dijadikan pilihan untuk modifikasi tingkah laku manusia. Okey, dan yang terakhir kita boleh tengok kat sini, satu lagi prinsip tingkah laku, prinsip modifikasi tingkah laku. Okey, satu lagi prinsip adalah tindak balas bersyarat.
Okay, tindak balas bersyarat berlaku apabila rangsangan semula jadi menjadi rangsangan bersyarat apabila dipasangkan dengan rangsangan tak bersyarat. Okay, nampak macam keliru sikit, confuse sikit. Okay. So, dalam bidang psikologi, tindak balas bersyarat dijelaskan oleh kajian Watson tentang pelaziman emosi. So, kita tengok ya, kajian Watson, yang ini JB Watson, dan ini adalah eksperimen dia tentang bayi. So, ini adalah kajian psikologi, eksperimen pertama yang menggunakan manusia, okay, dalam dia punya eksperimen lah. Okay. This is the footage of a controversial 1920s experiment on a baby known as Little Albert, conducted by psychologist John B. Watson. The purpose of the experiment was to show that a normal 9-month-old infant could be conditioned to have a phobia of something he wasn't scared of before. Firstly, Watson presented Little Albert with objects that the baby wasn't afraid of, objects that Albert initially liked. A monkey, a dog, a rabbit, and finally a white rat. Albert particularly liked the white rat. In all of these clips, notice Albert's positive reactions. Now in these clips is where the conditioning starts. Each time Albert tried to touch the white rat, a loud iron rod was struck that would upset him. Notice how Albert starts to cry when he tries to touch the rat. Albert was then shown a rabbit, but this time he immediately begins to cry and attempts to fall away from it. He then has a negative reaction when a dog is brought in. And then little Albert is agitated when a seal fur coat is brought in. And then Watson wears a furry Santa Claus mask, which invokes an extremely negative response. Okay, kita nampak kat situ itu adalah eksperimen pada JB Watson ni. So JB Watson ni apa yang eksperimen yang dibuat adalah dia nak menunjukkan bahawa tindak balas seseorang ataupun tingkah laku seseorang manusia itu adalah berlaku apabila dipasangkan dengan rangsangan tak bersyarat dengan rangsangan bersyarat. So maksud dia rangsangan semula jadi dengan rangsangan tak semula jadi tu dipasangkan untuk membuat untuk mengubah tingkah laku seseorang. Okey, kalau nampak dekat sini dalam eksperimen tersebut bayi tu dia memang mula-mula tu dia tak tahu apa-apa. Okey, jadi kalau bagi dia binatang dekat dia, monyet ke, arnab ke, okey, anjing ke, tikus ke, apa ke, okey, dia tak takut. Dia tak takut, dia pegang je, dia tak takut. Okey, tapi apa yang eksperimen Watson ni buat, apabila bayi tersebut pegang sahaja kucing ataupun bukan kucing. Okey, pegang sahaja tikus berwarna putih, dia membuat bunyi yang sangat kuat. Setiap kali dia pegang bunyi sangat kuat dan bunyi itu sangat menakutkan bayi itu. Okey, jadi selepas pada itu bayi itu dia takut kepada binatang-binatang yang berbulu putih. Okey, dan apa-apa je lah yang berbulu putih. Contoh macam manusia yang berjanggut putih pun dia takut lah. Okey, so itu adalah eksperimen Watson tentang pelaziman emosi. So maksudnya tindak balas seseorang, tingkah laku seseorang itu boleh berubah kalau dia ada pengalaman terhadap apa yang dia tak suka tu lah, okay, ataupun apa yang dia suka tu lah. Okay, so kita tengok Nabila. Okay, contohnya kan, contohnya kalau anda semua nak buat intervensi menggunakan tindak balas bersyarat, kita akan pasangkan rangsangan yang bersyarat tu dengan tak bersyarat lah, okay, supaya tingkah laku tu berubah. Okay, contohnya contohnya katalah anda ni semua nak buat
apa ya? Okey. Nak ubah tingkah laku seseorang itu supaya dia dia okey, dia jenis yang dia daripada jenis yang suka buat bising, okey. Suka buat bising kepada suka tak nak buat bising lagi. Okey. So jadi apabila dia buat bising sahaja, kita bukan sahaja bagi dia rangsangan supaya dia tak buat bising tu okey. Contohnya kita marah dia okey, ataupun dia akan, okay, katalah tiap kali pelajar sekolah dia buat bising saja, dia dihukum masuk dekat dalam satu bilik store, okey. So dalam bilik store lah, okey. Okey, so bilik store tu gelap kan, tak ada orang, takutlah kat dalam tu okey. Jadi kanak-kanak pelajar sekolah ni dia takut dekat bilik store tu. Okey, jadi dia takut nak buat bising. Jadi tiap kali dia buat bising je, kita masukkan dia kat dalam store tu, sorang-sorang kat dalam tu. Jadi dia akan mendapat mendapat tingkah laku tu yang bising tu akan tak ditunjukkan lagi lah, sebabnya tiap kali dia buat bising je, dia akan takut kepada dimasukkan dekat dalam store tadi tu, yang gelap tadi tu. Okey. Jadi selepas daripada itu, dia bukan sahaja takut kepada kepada nak buat bising tu nanti dia akan juga takut kepada tempat-tempat gelap jugalah okey. So itu adalah tingkah laku yang bersyarat tu lah, okey. Tapi walau macam mana pun kita boleh sebenarnya gunakan kaedah tindak balas bersyarat ini untuk modifikasi tingkah laku. Okey, cumanya kadang-kadang dia boleh jadi sangat ekstrim lah, dia punya intervensi tu. Walau bagaimanapun terpulang kepada kita lah nak menggunakannya dengan cara yang betul lah, okey. Okey, so itulah satu lagi tindak balas bersyarat. Okey, jadi itu adalah 5 prinsip modifikasi tingkah laku dalam bidang psikologi untuk kita boleh gunakan sebagai kaedah untuk memodifikasi tingkah laku manusia, iaitu peneguhan, pemadaman, hukuman, kawalan rangsangan dan tindak balas bersyarat. Okey. Okay, sekarang kita tengok pula, okay, ada satu lagi dalam prinsip modifikasi tingkah laku manusia ni, kita boleh gabungkan untuk menjadikan dia satu prosedur modifikasi tingkah laku. Okay, prosedur modifikasi tingkah laku ini adalah untuk membentuk kemahiran lah, kemahiran yang boleh kita adaptasi untuk buat program latihan. Okey, dan terdapat beberapa prosedur untuk modifikasi tingkah laku, iaitu shaping, kesegeraan dan pemindahan kawalan rangsangan, rantaian dan juga prosedur latihan kemahiran tingkah laku. Okey, prosedur modifikasi tingkah laku yang pertama ni shaping. So shaping ini adalah pembentukan, iaitu kita nak kawal rangsangan yang dibuat ke atas tingkah laku sasaran. Okey, tadi kita dah belajar prinsip modifikasi tingkah laku, yang itu lebih kepada kaedah. Okay, yang ini kita nak tengok prosedur modifikasi tingkah laku, yang ini lebih kepada teknik. Okey, berdasarkan 5 tadi prinsip modifikasi tingkah laku, kita boleh pilih mana yang kita suka, yang sesuai untuk ubah tingkah laku manusia, untuk modifikasi tingkah laku manusia, dan kita gunakan bersama dengan teknik yang sesuai. Okey, so teknik yang pertama adalah shaping. Shaping ini pembentukan kawalan, di mana kawalan rangsangan dibuat ke atas tingkah laku sasaran. Okey, contohnya anda tengok gambar kat sini. Okay, gambar ni ambil pada buku Milton Berger. Okey, so buku tu gambar ni tentang seorang guru ni, dia nak melatih kanak-kanak perempuan ini, pelajar sekolah perempuan ini adalah pelajar perempuan yang suara dia sangat perlahan, kerana kurang keyakinan diri lah dalam diri dia. Jadi tiap kali dia bercakap, guru dia ni akan bawa satu alat mengukur kekuatan suara tu. Okey, kekuatan bunyi suara kanak-kanak perempuan ini dipanggil sebagai volumeter. Okey, volumeter tu dia mengukur bunyi lah sekuat mana. Okey, jadi dia tetapkan satu
macam penanda aras lah. Setiap kali bercakap, dia beritahu dengan pelajar sekolah ni, kanak-kanak perempuan ini, mestilah meter tu tunjuk dekat situ. Maksudnya tak boleh kurang pada situ kalau nak bercakap. Okey, jadi setiap kali kanak-kanak pelajar perempuan ni bercakap dengan dia akan cuba untuk bercakap dengan kuat supaya sampai kepada standard yang dah ditetapkan oleh guru sekolah tu lah. Okey, dan pelajar ini akan cakap mengikut kekuatan tersebut. Okey, sampailah dia tak guru dia ni akan sembunyikan lah volummeter tu dan memastikan pelajar ni bercakap dengan nada yang kuat, okey, dan secara berterusan lah. Jadi itu yang dipanggil sebagai shaping. Okey. Okey, kaedah yang kedua, teknik yang kedua adalah kesegeraan dan pembinaan tingkah laku, pindahan kawalan rangsangan. Okey, ini lebih kepada coaching lah. Okey, so maksud dia kalau kita nak modifikasi tingkah laku manusia, kita boleh gunakan teknik shaping. Kita juga boleh gunakan teknik coaching. So coaching dalam bahasa Melayu dia adalah kesegeraan dan pembinaan kawalan tingkah laku. Ia digunakan untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini dalam situasi yang diingini. Okey, contohnya kalau pelajar ni gambar ni pun ambil pada buku Mr. Burger. Kalau awak nampak ni gambar ni, dia ada coach dia yang mengajar macam mana nak main baseball lah. Okay, so macam mana dia nak main baseball, so dia kena gunakan teknik yang betul lah. Contohnya angkat kayu baseball tu berapa tinggi, okay, lepas tu nak pukul macam mana. So apabila dia nak buat tu, guru dia ni, coach dia ni akan pegang tangan dia bersekali untuk tunjukkan cara yang betul. So itu yang dimasukkan sebagai coaching. So teknik yang kedua adalah teknik coaching. So kalau kita nak modifikasi tingkah laku seseorang, okay, kita boleh juga guna teknik coaching. Okay, ini di samping penggunaan kaedah-kaedah prinsip modifikasi tingkah laku yang 5 tadi tu lah. Okay. Okey, teknik yang ketiga yang boleh kita buat adalah teknik rantaian. So rantaian adalah rantaian tingkah laku behavioral change atau stimulus respon yang menggunakan 2 atau lebih komponen rangsangan tingkah laku, dan boleh buat rantaian ke hadapan ataupun rantaian ke belakang. Okey, rantaian ni maksud dia adalah kita cuba mengajar orang yang kita nak ubah tingkah laku itu step by step. So maksud dia langkah-langkah awal sampai akhir, atau maksudnya langkah-langkah mana yang dikena buat lah. Maksudnya step by step lah. Yang pertama kena buat apa, kedua kena buat apa, ketiga kena buat apa. So kita mengajar dia mengikut step yang kena buat lah. Maksudnya langkah-langkah yang kena buat. Okay, ni contohnya. Contohnya, okay, kalau kita nampak kat gambar ni, okay, okay, orang ini adalah dia nak ubah lah tingkah laku dia. Contohnya mungkin jadual waktu dalam hidup dia lah. Apa yang bangun pagi dia kena buat apa, lepas tu dia kena buat apa. So menggunakan itu dia gunakan kad. Okay, kad ni tulis lah yang pertama sedia ada dia kena buat apa, yang kedua kena buat apa. So kemudian dia kena susun lah mana kena buat dulu, lepas tu kemudian kena buat apa, last sekali kena buat apa. So sama kalau anda nak ubah tingkah laku seseorang, okay, contohnya tadi kalau katalah saya bagi contoh lah, kalau kita nak ubah tingkah laku belajar daripada tak suka belajar kepada suka belajar, maknanya lebih bermotivasi untuk belajar. So mungkin kita boleh gunakan kaedah rantaian ni lah. So maksudnya kita guna step by step. Pertama sekali kena buat apa. Okay, contohnya kalau kita nak motivasikan pelajar supaya bermotivasi untuk belajar, so pertama sekali mestilah kita kena ajarkan dia macam mana cara belajar yang betul, teknik belajar betul. Okay, so contohnya kita cakap dengan dia, first kali kalau nak belajar, bukan saja kena tahu cara belajar lah, maksudnya kena ambil kira semua persekitaran. Okay, so first kali kalau nak jadi pandai, kena tengok makanan yang kita makan. Okay, saya pernah ada ini kisah benar lah. Okay, saya ada pelajar pelajar PhD ni, dia datang buat supervision dengan saya. So beberapa kali perjumpaan pertama, kedua dan ketiga tu, setiap kali saya cakap dengan dia, dia tak ingat untuk perjumpaan seterusnya. Jadi apa yang saya buat dengan dia, saya bagi tahu dia, lepas ni kalau nak jumpa saya, pastikan sebelum datang jumpa saya tu minum susu, makan kismis dan makan kurma. Saya bagi tahu dia. Okey, jadi setiap kali dia buat macam tu, dia datang jumpa saya, dia dah buat benda tu. Lepas tu baru saya nampak tiap kali saya cakap tu dia ingat. So maksudnya pemakanan tu kena
betul jugalah okay, contohnya katalah anda ni semua kan remaja kan, okay, suka minum air apa, kalau cikgu saya cakap air robot, air yang gas tu kan, air gas tu, itu tak bagus lah untuk kita punya otak sebab kalau kita minum tu selalu kita akan lupa apa yang kita belajar. Okay, jadi kurangkan minuman itu dan tingkatkan makanan yang boleh berguna untuk kita punya otak lah. Contoh minum susu, makan kismis, okay, makan kurma dan sebagainya lah. Okay. So yang itu. Okay, yang kedua, step yang kedua adalah buat satu jadual, okay, satu jadual harian anda. Okay, pastikan dalam jadual anda itu anda ambil kira semua tanggungjawab anda lah. Okay, maksudnya tanggungjawab terhadap Tuhan, okay? Yang Islam ni kenalah semayang, solat semua tu jangan tinggal. Okay, lepas tu buatkan jadual pukul berapa anda belajar, okay, berapa jam anda belajar sehari. Kita pulang pada anda nak buat pukul berapa, tapi at least kena ada lah, okay. Dan berapa jam anda nak beriadah. Okay, biasanya kalau kita belajar yang bagusnya kita bukan sahaja menumpukan pada pembelajaran sahajalah, maksudnya hari-hari buat revision kan, tak buat kerja lain, tak boleh macam tu. So kita kena seimbangkan dengan aktiviti harian kita lah. Saya dulu masa belajar, masa buat PhD dulu pun samalah. Saya dapati setiap hari tu saya pergi berjoging, okay. Bila saya berjoging tu saya punya kemampuan berfikir tu lebih baik daripada masa saya tak berjoging. So maksudnya anda kena seimbangkan lah dengan kesihatan fizikal dan mental anda lah. So maksudnya anda dalam sehari tu mungkin kena masukkan juga pukul berapa anda beriadah, anda membuat senaman, okay, berjoging dan sebagainya, okay, supaya badan anda itu sihat. Okay. Lepas tu pukul berapa anda makan, bukan pukul berapa lah, so, maksudnya dalam satu hari tu anda kena makan lah. Anda kena ambil sarapan, makan tengah hari ke makan malam pukul berapa semua. So kena buat semua tu. So buat jadual tu lah. Dan step yang terakhir barulah kita ajarkan dia apakah teknik-teknik untuk belajar secara smart learning lah. So contohnya macam cara ambil nota, cara buat nota, okay, cara belajar cepat, cara mengingat kata kunci dan sebagainya. So maksudnya tu kena tahu benda tu step by step, okay, barulah dia boleh buat. So ini yang dipanggil sebagai rantaian tingkah laku. So ini adalah teknik yang ketiga lah tadi, teknik shaping, teknik coaching, teknik rantaian. Okay, dan yang terakhir adalah prosedur latihan kemahiran tingkah laku. So prosedur latihan kemahiran tingkah laku ni kita boleh adaptasi untuk buat program latihan yang berkesan untuk modifikasi tingkah laku manusia. So apa yang diajar dalam prosedur latihan kemahiran tingkah laku ini adalah terdapat 4 komponen apabila kita hendak memberi kemahiran tingkah laku kepada seseorang, iaitu yang pertama, kita kena buat modeling. Kita kena tunjukkan apa tingkah laku yang diingini. Lepas tu kita kena bagi arahan apa yang patut dibuat, dan kemudian kita kena suruh orang yang kita ajar tu untuk buat ulangan, okay? Mengulang balik apa yang diajar. Dan yang terakhir adalah kita bagi maklum balas. So maksudnya kita bagi feedback sama ada apa yang dia buat itu betul atau salah. Kalau salah, apa yang betul. Okay, kalau betul, macam mana nak buat lagi baik. Macam itulah. Okay. So itu dipanggil sebagai prosedur latihan kemahiran tingkah laku. Okay. So ada 4 teknik untuk kita modifikasi tingkah laku, iaitu shaping, coaching, rantaian dan prosedur latihan kemahiran tingkah laku. So anda boleh gunakan kesemua teknik ini untuk program latihan anda untuk modifikasi tingkah laku, dan anda juga boleh pilih satu. Okay. Dan biasanya untuk menjalankan program latihan yang dapat memodifikasi tingkah laku, kita akan adaptasi prosedur latihan kemahiran tingkah laku ini. So yang inilah, okay. So dekat sini awak nampak lah, ini adalah contoh. Okay, contoh ni gambar yang pertama tu, guru ni dia mengajar kanak-kanak tadika ni untuk buat apa yang berlaku bila kebakaran. So maksudnya kalau kebakaran, apa yang perlu dibuat. Jadi dia pertama sekali dia tunjukkanlah kena setiap kali bila ada kebakaran, kena merangkak atas lantai dan cari pintu keluar. Okay, kemudian
lepas dia tunjukkan, dia bagi arahan apa yang dia kena buat. Lepas tu dia suruh pelajar sekolah ini mengulang apa yang diajar. Dan lepas dia kanak-kanak ini buat apa yang diajar itu, dia bagi feedback lah, dia bagi maklum balas sama ada apa yang pelajar tu buat tu betul atau salah, atau macam mana lagi nak memperbaikinya. Okey, dan gambar kedua ni adalah latihan tentang mengelakkan diri daripada orang asing yang nak menculik kanak-kanak sekolah lah. Okey, so yang ini adalah guru dia ni mengajar kanak-kanak ni. Okay, ini pun gambar saya ambil pada buku Milton Berger. So guru ni dia mengajar kanak-kanak ni kalau ada kalau pelajar balik sekolah ada orang asing yang ajak balik sama, okey, yang tidak dikenali, bagi tahu kepada orang itu, jangan bagi tahu pada dia. So terus lari. So maksudnya dia ajar supaya jangan cakap apa dengan orang itu, terus lari masuk ke sekolah semula lah, dan bagi tahu kepada guru sekolah. Okey. Jadi dia menggunakan prosedur latihan kemahiran tingkah laku, di mana guru dia tunjukkan apa yang perlu dibuat, bagi arahan apa yang kena buat, suruh pelajar tu mengulang, dan lepas pelajar mengulang dia bagi maklum balas sama ada tingkah laku yang dah ditunjukkan itu betul atau salah, dan macam mana nak memperbaiki lagi tingkah laku atau prestasi tingkah laku yang ditunjukkan. Okey, so ini adalah 4 teknik yang boleh digunakan bagi memodifikasi tingkah laku. Jadi itu saja untuk kuliah video kali ini. Okey, terima kasih. Nanti kita tengok video yang seterusnya. Okey.